Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersama dengan anda untuk 13 Januari 2020. Dah 13 hari dah kita melangkah untuk tahun ini. Macam mana keadaan anda semua berada di rumah? Kita harapkan yang terbaik pastinya dan jaga kesihatan, sentiasa mengingatkan diri kita yang kita masih lagi dalam keadaan yang perlu berjaga-jaga, sentiasa berjaga-jaga dan mungkin kerana keadaan ini pastinya memberikan kita salah satu cabaran. Penuh dengan dugaan pertama. Betul. Dan cabaran yang terbaru ialah pengisytiharan proklamasi darurat yang diumumkan pada Menteri semalam kemarin. Ya, jadi 12.01 malam tadi ataupun awal pagi tadi telah bermula. Jadi hari ini dalam tempoh 2 minggu akan kita berdepan dengan bukan sahaja PKP di negeri-negeri tertentu, PKPB dan PKPP, tetapi juga darurat sehingga 1 Ogos 2021. Jadi banyak perkara yang harus kita perhalusi dan banyak perkara yang harus kita ikuti. Ya, selain daripada SOP kawal kediri, kedai-kedai yang dibuka, tak dibuka, pada waktu perniagaan dipendekkan dan sebagainya. Jadi kena buat penyesuaian kembali seperti mana PKP awal Mac tahun lepas. Sekali lagi kita onkan mood survive tu ya, betul. pada ketika PKP ini. Macam mana agaknya bapa kepada 4 orang anak menyantuni anak-anaknya, ada yang sekolah tadika, ada yang sekolah. Itulah dia memang mencabar sebab bagi umur sebegitu. Apa pun kita mulakan dulu dengan Assalamualaikum untuk anda semua. Kami menyapa anda pagi ini dan juga cabaran sebab saya pernah lihat anak kita dia bangun ke pukul awal 8 pagi kan. Kalau dengan kawan-kawan tu dia ada mood lain. Sebab dalam ilmu umur begitu mereka kena interaksi, kena ada guru, kena ada keceriaan, kena ada kebahagiaan. Tapi apa yang berlaku terpaksa. Kadang-kadang memang terpaksa lah mereka terpaksa dalam talian. Kemudian pernah juga saya tengok ketika laptop memang di depan, tapi anak fokusnya tidak sama kan? Fokus tidak sama sebab umur sebegitu memudah lari dia punya tumpuan dan sebagainya. Jadi memang mencabar dan kita bimbang kalau ini berlarutan ia akan mencipta satu generasi yang macam tertinggal, tak terisi. Jadi cabaranlah untuk melihat anak-anak. Kesian juga sebab mereka ni juga perlukan sentuhan, perlukan interaksi, perlukan emosi sekeliling yang baik untuk menjana intellectual, kesan spiritual. Hubungan langsung tu memang perlu ada lah. Cuma lah kalau nak dikatakan hanya dengan berhadapan dengan peranti dan juga belajar dalam talian itu pembelajarannya kurang berbanding berdepan. Saya rasa banyak juga yang dipelajari kalau dalam talian kan. Sebab selain daripada kelas secara online, mereka banyak pelajari daripada YouTube dan juga aplikasi-aplikasi lain. Jelas sebab ni zaman teknologi kan. Kalau kita pun kita sentiasa menghadap peranti juga kan. Walaupun kita berdepan pun kita menghadap peranti. Apatah lagi kalau terpaksa berdepan atau menghadap peranti sahaja untuk sehari. Cuma mungkin nak sesuaikan dirilah. Sesuaikan diri untuk menghadap peranti itu bukan tujuan melihat kepada YouTube, melihat kepada yang lain-lain. Pembelajaran tu adalah fokus kepada yang kelas tu dibawa ke alam maya. Lebih spesifik kan? lah. Lebih spesifik. Okey, dan kita juga dikejutkan dengan pengisytiharan proklamasi darurat semalam. Apa yang dinyatakan tentang yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selepas berunding dengan Raja-Raja Melayu memperkenankan pengisytiharan proklamasi darurat. Semalam juga kita tahu beberapa perkara penting yang diberitahu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang mengapa darurat ini perlu dan apakah kesannya terhadap kita sebagai rakyat sehingga 1 Ogos 2021 ini. Kita tak perasan yang kita asal perkataan darurat je kita rasa macam ni satu yang membimbangkan, perintah berkurung dan sebagainya, tentera mengambil alih. Sebenarnya tidak. Tahun lalu ada darurat juga yang diisytiharkan kan berkaitan dengan peliharaan kecil negeri dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya hidup dalam keadaan yang berdepan dengan pandemik ini. Jadi darurat ni adalah suatu yang sentiasa kita kena siap siaga kalau diisytiharkan. Betul. Dan keadaan ini sebenarnya memberitahu kepada kita betapa kritikalnya COVID-19 ini di Malaysia. Mengapa isytihar darurat itu adalah kerana untuk mengekang penularan wabak COVID-19 dan pastinya ada sebab-sebab tertentu. Dan dalam masa yang sama kita juga tahu kerajaan berfungsi seperti biasa dan ada ordinan yang boleh digubal oleh yang Pertuan Agong untuk menjadikan sesuatu itu menyesuaikan dalam keadaan semasa ini sehingga pada 1 Ogos ataupun mungkin tarikh yang lebih awal. Kan tarikh yang lebih awal jika keadaan ini mungkin menjadi lebih baik lagi. Sebab apapun industri pun dia mesti ada rangkaian ya.
kalau misalnya kalau industri yang melibatkan contohnya macam sekolah tadika, jadi yang mana pembekal, yang mana menyediakan makanan, dia ada rantaian. Jadi kena juga berfungsi seperti biasa walaupun tempoh darurat kerana ia melibatkan rantaian lain yang memerlukan sokongan. Contohnya misalnya kalau di sebuah kolej itu, jadi misalnya ditutup, tidak ada orang pun dalam kolej berkenaan. Jadi macam mana pula ni yang memang dah sign kontrak untuk pembekal makanan? Dia apa alternatif yang ditawarkan? Dan juga mungkin bayaran-bayaran yang tertangguh. Misalnya kalau satu departmen yang penting tu perlu dibuka, terutama kewangan, sebab ada pihak yang betul-betul memerlukan proses pembayaran. Mungkin dipermudahkan misalnya kata kalau boleh tanda tangan itu melibatkan secara digital sahaja dan tidak perlu kepada, kalau bahasa orang lama lah, tanda tangan hidup. Jadi sebab ada orang yang betul-betul menantikan bayaran yang tertangguh seperti 3-4 bulan demi kehidupan, itu dapat dipermudahkan, jangan dipersulitkan. Banyak perkara yang lah perlu dilihat kembali, dan kita belajar daripada pengalaman tahun lepas, PKP tahun lepas, dan juga pada istiadat darurat ni lah banyak aspek yang juga kita pelajari. Parlimen tidak bersidang, DUN tidak bersidang, jadi itu yang ordinan kalau diperlukan digubal oleh Yang Tun Agong dan sebagainya. Nah, ini semua adalah perencanaan yang dilakukan dengan teliti. Yang penting sekali tujuannya ialah untuk mengekang penularan COVID, dan ialah memastikan keselamatan negara itu dapat dikawal sebaik-baiknya. Bukan sahaja Malaysia, banyak negara lain sebenarnya yang dah mengisytiharkan darurat jadi untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Dan kita kena sentiasa ingat kita hanya merancang. Kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya Allah saja yang tahu. Okey, kepada anda semua, mungkin penonton-penonton kita di alam maya mungkin boleh berikan komen kepada kami semua. Hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan PKP fasa kedua. Bagaimana keadaan anda di rumah, dan jika anda mungkin mempunyai perniagaan kecil yang kita tahu inilah masa yang mungkin terjejas kerana tidak boleh lagi beroperasi seperti biasa, ataupun mungkin anda di sebaliknya dalam keadaan positif pula kalau PKP. Sebab kita tahu ada keadaan yang mungkin orang itu berniaga di musim PKP ini adalah musim yang sangat memberikan keuntungan. Kan ada setengah tu menarik keuntungan sedikit tanpa memberikan yang lain, jalan yang lain. Okey, kongsikan kepada kami di FB Live MHI TV3 ataupun di laman sosial kami seperti yang tertera. Kalau boleh kita nak dengar perancangan mereka yang menjangkakan perkara ini akan berlaku. Dah siap, dah standby dah apa yang nak buat kan, daripada macam darurat, PKP balik, jadi terus terkesan dan yalah mencari-cari apa langkah yang patut dilakukan, diambil. Baik. Okey. Kita kongsikan apa yang menarik di akhbar harian seperti biasa. Berita harian saya mulakan terlebih dahulu. Dikongsikan tadi juga darurat untuk kestabilan perangi COVID-19 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selepas berunding dengan Raja-Raja Melayu memperkenan pengisytiharan proklamasi darurat sehingga 1 Ogos depan bagi membendung penularan wabak COVID-19 yang kini berada pada tahap kritikal. Tempoh darurat itu juga akan berikan kestabilan untuk membolehkan kerajaan menumpu kepada pemulihan ekonomi. Sebuah jawatan kuasa khas bebas dianggotai ahli parlimen kerajaan, pembangkang, pakar kesihatan akan ditubuh untuk mengucurkan kepada Yang di-Pertuan Agong sekiranya darurat dapat ditamatkan lebih awal. Anda boleh baca tentang bagaimana darurat ini beri kesan kepada kita, halaman 2, 3 dan seterusnya, tapi mungkin ingin dikongsikan di sini intipati yang penting-penting antaranya adalah pilihan raya hanya akan diadakan sebaik wabak COVID-19 pulih. Kerana kita tahu sepatutnya diadakan 60 hari dalam masa kerusi itu kosong, dan selepas itu perlu diadakan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri dan seterusnya. Ini mungkin melibatkan mengapa, ada juga yang tertanya mengapa keadaan ini sehingga 1 Ogos. Ini antara sebab dan juga intipati yang dikongsikan juga. Aktiviti ekonomi terus berjalan tertakluk kepada SOP dan PKP. Okey, banyak lagi. Cuma hari ini Eli Iskandar akan berkongsi ingin mendalami ataupun ingin memahami darurat COVID-19 ini bersama dengan salah seorang yang akan berkongsi dengan kita, Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali. Ada melihat ni darurat COVID, ada melihat ni darurat politik. Yang mana satu kita akan perincikan dengan lebih lanjut. Okey, itu di berita harian. Baik. Saya kongsikan apa yang dimuatkan di NST. Ini pilihan penerbit buka hadapan, a health emergency. A day after MCO 2.0 and tougher controls against COVID-19 were announced, the King yesterday declared an emergency until August 1st to further enhance efforts to fight the pandemic. Semalam pengisytiharan proklamasi darurat dilakukan
sehari sebelum tu pengisytiharan PKP ya. Okey. Dan pilihan penerbit lebih kepada apa yang berlaku berkaitan dengan pandemik ini di dalam arena sukan. Virus plays havoc with Thai Open. Former world number 1 Saina Nehwat of India gets beaten by coronavirus at the Thailand Open and gives a walkover to Malaysia's S Kisona. Anda boleh baca perinciannya di muka surat 39. Kisona lucks out in Thai Open. First round rival, former world number 1 Saina falls to COVID-19. Jadi disebabkan uji positif, disahkan positif COVID, jadi tidak dapat bertanding dan memberi laluan kepada pemain Malaysia. Tak tahulah nak dilihat ini sebagai rezeki dia ke, luck ke, macam mana ke, tapi inilah situasinya. Kalau seorang itu, kita tiga sedang bertarung, tiba-tiba seorang tu bukannya kalah tapi sebab positif COVID. Jadi dapatlah walkovernya. Tapi dalam permainan ataupun dalam sukan ni seringkali terjadi perkara-perkara macam ni. Kita bertanya pengacara sukan. Seringkali terjadi last minute ataupun saat-saat akhir itu ada yang terjadi. Itu menjadikan rezeki yang sepatutnya mungkin bukan pilihan untuk pemenang untuk kehadapan. Saya rasa saya dapat membayangkan kata Olimpik saya mungkin juga akan ditunda. Ataupun memang macam mana mungkin adalah pelbagai kejuaraan lain seperti Euro yang sebelum ini tergendala, mungkin terpaksa dibuat satu alternatif yang lain. Tapi sukan skala besar memang tidak nampak bayang-bayang akan pulih waktu yang terdekat ini. Okey, itu sikit gambaranlah tentang bagaimana interaksi dalam bidang. Perkara ini kontroversi juga sebab ada atlet yang tidak bersetuju dengan penganjuran dalam fasa pandemik ini. Saya difahamkan seorang atlet sumo yang tidak mahu bertanding kerana dianjurkan juga dan ada beberapa pemain atau atlet yang disahkan positif dan sebagainya. Jadi kenapa nak dianjurkan juga aktiviti seperti ini? Tapi pada masa yang sama ada yang melihat ini sebagai kalau lawan itu positif, dia dapat walkover. Kata dianjurkan juga, cuma negara tertentu je menyertai. Jadi senanglah mungkin anda boleh bergelar juara dunia. Itulah dia kan. Semua juara dunia yang lain tidak menyertai. Jadi tetapi tidak ada nilai lah sebab kita menang pun dalam kalangan yang lemah dan bukan bersaing pada sebenarnya jago-jago terkenal. Melainkan kalau yang positif COVID atau yang tidak menyertai itu negara lemah lah. Dan melihat sukan itu juga bagaimana adakah sukan itu bersentuhan kan, ataupun sukan itu mungkin tidak melibatkan sentuhan yang sangat banyak dan sebagainya. Itu juga menjadi satu perkara kenapa ahli sukan itu sendiri memilih untuk tidak bertanding kan. Okey, seterusnya kita nak kongsikan di Harian Metro. Okey, ini tentang sekolah. Berkaitan dengan ikut arahan Ketua Jabatan yang mana guru dan juga AKP dikehendaki kembali ke stesen tempat bertugas sebelum 20 Januari. Itu yang dipermuatkan di halaman yang ke-6 di Metro dan ia diberikan perincian jadual yang lengkap berkaitan tentang sekolah rendah, sekolah menengah, kolej vocational, kolej matrikulasi dan juga IPG yang mana dimaklumkan bahawa tingkatan 5, 6 dibenar belajar di sekolah sebab mereka ada peperiksaan yang penting dan selainnya murid dan pelajar lain termasuk IPG yang tidak terlibat dengan peperiksaan utama perlu mengikuti proses PDPR iaitu pembelajaran di rumah dan tingkatan 2 dan 3 akan mengikuti PDPR sehingga 7 Mac dan penuntut kolej matrikulasi dan akan mengikuti pembelajaran secara hybrid. Jadi itulah dia sebab saya terbaca satu luahan pelajar katanya ketika di tingkatan 4 dia macam tertinggal banyak perkara terutama yang tough lah seperti matematik tambahan, fizik, kimia, biologi. Tiba-tiba dah masuk tingkatan 5. Sedar tingkatan 5. Cabaran besar lah sebab subjek yang sukar ya. Jadi itulah yang perlu dikemukakan, memang jelas terperinci yang mana jika ada guru yang mempunyai isu kesihatan perlu disertakan dengan surat daripada doktor. Sebab sebelum masuk ke sekolah ataupun kolej tu perlu dalam keadaan yang bersih. Sebab ada pelajar SPM yang berada di situ. Saya suka melihat perkara ini sebab kalau diikutkan yalah sebab bila tak ada peperiksaan dan kelas tak ada, kita rasa ketinggalan sebab kita tertinggal silibus saja. Kan sebab ada yang walaupun mengikut silibus tapi tak tangkap ilmu tu. Namanya ketinggalan juga kan. Tapi bagi saya murid yang tingkatan 4, tingkatan 5 ataupun yang akan habis sekolah ni kena ada backup ataupun plan B. Bagaimana kalau perkara ini berlanjutan dan apakah masa depan yang kita ingin tentukan selepas kita tidak lagi sekolah? Adakah kita akan memilih untuk bekerja di kedai ataupun warung mak untuk survive atau mood survive ni bagaimana? Ataupun adakah kita ingin mempelajari secara dalam talian ataupun mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan apa lagi yang akan datang? Bagi saya tingkatan 4, tingkatan 5
Kelima, perlu ada pemikiran sebegitu untuk perisai mereka berhadapan selepas ini. Ketika kita buat program dengan kita 4, kita 5, mereka sebab memang dah usia begitu, jadi mereka tak nampak. Sebab mereka melihat SPM saja. Kita dah lepas, kita boleh cakap. Itu yang kita kena, saya kira itu yang mereka jadi kena ubah. orang yang macam kita ni lah, orang-orang yang dah melalui tempoh-tempoh kerja dan sebagainya, nak turun badan tu lah ataupun menghebahkan motivasi supaya mereka ni nampak lah membuka perspektif dan juga corak pandang terhadap kehidupan itu. Kita tak nak kata SPM itu bukan segala-galanya. Itu sebahagian daripada penilaian kita. Ya, dan itu juga menentukan kita di peringkat mana dalam sektor pekerjaan. Tetapi tidak semestinya kalau kita ketinggalan itu kita tidak boleh melangsungkan kehidupan selepas persekolahan. Itu yang dimaksudkan. Okey, kita terus sahaja nak kongsikan tentang kes yang mana kita tahu semalam mencatatkan kes harian tertinggi dengan 3,309 kes yang berlaku di Malaysia positif COVID-19 dan juga 4 kematian baru dicatatkan menjadikan 559 jumlah kematian untuk kes COVID-19 ini. Begitu juga kita dapat saksikan jumlah kes aktif 30,390. Ini taburan kes mengikut kepada negeri. Kita dapat saksikan antara yang tertinggi juga masih lagi mendahului Selangor, selepas itu Sabah, Johor, beratus-ratus, Selangor sampai 1,009 kes kalau tak silap saya positif yang ditambah dalam 1,007 kes yang positif COVID-19 di Selangor sahaja. Dan bukan itu saja, antara perkara yang mengejutkan, sekarang semua negeri ada zon merah. Di Semenanjung ada zon merah. Walaupun negeri sebelum tu dilihat tenang, ada zon hijau dan sebagainya. Jadi berhati-hati, berwaspada. Itu sebab tidak dibenarkan melintas negeri dan juga melintas daerah di kawasan tertentu kan. Jadi kita patuhlah. Hari ini semalam sebenarnya dah ada sekatan jalan raya kan. Betul. Malam tu dah mula dah. Kita harapkan selepas 2 minggu ini ada berlakunya penurunan kerana inilah sebabnya dilakukan ataupun pelaksanaan PKP ini. Kita melihat kepada positifnya mungkin ada penurunan sedikit pada kes COVID-19. Sama mungkin kalau gerak kerja saringan itu diperbesarkan, mungkin jumlah itu akan mungkin konsisten dalam tim, tapi masih lagi dalam kategori ribuan dan juga memerlukan banyak lagi kesabaran kita semua. Di samping itu kami juga ingin war-war kepada anda tentang tabung bencana NSTP Media Prima, di mana ramai boleh membantu mangsa banjir melalui sumbangan seperti berikut di tabung bencana NSTP Media Prima di Maybank 5141-0532-0757. Dan kita sedia arif bahawa memang setiap tahun ketika diuji dengan musibah seperti banjir ini, tabung ini akan digerakkan untuk membantu mereka yang terjejas. Baik, pilih tabung ataupun saluran yang betul. Kita tahu niat kita untuk menderma, tetapi terlalu banyak NGO sekarang ni kan untuk menderma mereka yang berada dalam keadaan susah, mangsa banjir dan sebagainya. Tapi tanggungjawab kita untuk memilih saluran yang betul. Okey? Bukan hanya NGO, individu perseorangan pun ialah memulakan inisiatif untuk menghulurkan bantuan. Kalau boleh dapat digebelingkan supaya mudah untuk diagihkan dan mudah untuk disalurkan dan lebih diyakini oleh orang awam yang mau menyumbangkan. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali bercerita tentang darurat yang diisytiharkan, proklamasi darurat untuk tahun 2021 ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi.
Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pelaksanaan perintah darurat bagi pendapat saya adalah langkah terbaik kerajaan untuk membendung COVID-19 daripada terus merebak. Kepada rakyat Malaysia, kini kita adalah hero, kita adalah frontliner, kita jaga kita. Jika tiada apa-apa urusan, kita duduk di rumah saja. Kita perlu belajar untuk hidup dalam norma baru. Kita perlu terima seadanya bagi memastikan Malaysia berada dalam keadaan tenang dan aman sejahtera seperti sedia kala. Darurat adalah satu tindakan dan jalan alternatif yang baik untuk rakyat Malaysia supaya kita lebih fokus dengan matlamat negara, iaitu kita ingin membanteras virus COVID-19, yang mana kita tidak perlu lagi untuk melibatkan diri kita pergi mengundi dan berkempen secara beramai-ramai, secara terbuka. Bagi saya, keputusan dan juga announcement yang dibuat oleh kerajaan hari ini adalah sangat mengejutkan. It's very shocking sebab kita tak expect sebelum ni yang kita akan melalui darurat macam ni. Tapi bagi kita sebagai orang biasa, kita kena follow what the government have decided. Dan personally saya rasa keputusan ni sebenarnya tak baik untuk ekonomi sebab dia akan memberi kesan, memberi impak yang besar kepada ramai orang dan juga many companies will be affected too. Tidak dapat kita nafikan bahawa pelaksanaan darurat pastinya mampu mengurangkan kes-kes harian yang berlaku di negara kita. Namun demikian, sama ada sedar atau tidak, pelaksanaan darurat pastinya akan mempengaruhi tempoh perintah kawalan pergerakan terutamanya kepada negeri-negeri yang telah diisytiharkan PKP pada 11 Januari tempoh hari. Untuk kita punya extension darurat ni saya sangat setuju dilakukan. Sekarang ini bolehlah kita fokuskan kepada keamanan negara je, dah tak perlulah fikir benda-benda lain lagi. So semua tolong jaga diri dan jaga diri lah. Okey, kembali ke Malaysia ni, itu antara luahan pandangan daripada rakyat generasi muda lah. Itulah dia dari segi mencipta kerjaya. Wujud lagi tak kerjaya impian? Wujud. Ya, tapi itulah dalam keadaan yang susah sikit lah ya. Kerana industri itu memang industri yang tak lagi dapat bertahan. Dia kena menukarlah hara tuju. Dan apakah itu juga menjadi intipati dalam kita berhadapan dengan darurat ini? Ya, apa kekangan yang wujud dan juga apa kehalangan dalam mencipta saudara ekonomi dan sebagainya? Ya, darurat ataupun proklamasi darurat yang diisytiharkan ini menyebut tentang tujuan utamanya untuk mengekang pandemik COVID-19 daripada terus merebak. Pada masa sama juga disebutkan tentang pilihan raya umum yang tidak akan diadakan dan segala perkara berkaitan dengan politik juga turut diambil kira dalam hal ini. Ada pihak yang mengatakan bahawa kenapa tidak dapat laksanakan sebab ada negara contoh lain yang telah melaksanakan Amerika Syarikat kan. Apakah kita mampu untuk ke arah itu dengan sistem yang mantap? Ya, kadang memang nak buat tapi kesediaan itu adakah tercapai untuk laksanakan event itu? Kita nak fahami lebih lanjut dan untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Muhammad, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Seperti biasa, apabila ada saja proklamasi ataupun isytiharat atau maklumat ini, doktor akan ditemu bual di banyak platform media. Cuma kali ini kita secara maya saja. Okey, doktor, sebagai permulaan, kalau boleh dapatlah dikongsikan buah fikiran berkaitan dengan darurat, proklamasi darurat yang diisytiharkan. Okey, Eli. Kalau kita soroti semula apa yang berlaku pada semalam tu, yang pertama pada pandangan saya, rakyat perlu tahu bahawa darurat telah berlaku di Malaysia sebanyak sekurang-kurangnya 9 kali. Dan adalah sesuatu yang baru berlaku. Dan pertama yang berlaku pada tahun 1948, iaitu pada ketika berlakunya kita bertempur dengan ataupun dalam isu berkaitan dengan komunis tu, parti komunis Melayu tu, dalam usaha
usaha untuk menangani Parti Komunis Melayu itu sendiri. Cuma yang menariknya Saudara Eli, selama 3 bulan berturut-turut berlakunya darurat. Yang pertama pada November 2020 darurat di Parlimen Batu Sapi. Disember 2020 di Parlimen Greek dan Bugaya. Dan bulan 1 ini adalah berlaku darurat di seluruh negara. Kalau kita boleh lihat ini pertama kali berlaku berturutan 3 kali selama 3 bulan berturut-turut. Dan juga sebut tadi 9 tu sebenarnya 3 berlaku pada 2 berlaku pada 2020 dan 1 berlaku pada 2021. Jadi yang lain berlaku ada jarak di situlah berlaku antara satu dengan yang lain. Dan juga darurat ni Saudara Andy, dia berlaku dalam erti kata sekiranya berlaku perkara 1.0.1 iaitu jika yang di-Pertuan Agong berpuas hati suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam. Jadi apa yang saya boleh jelaskan kronologi ni, Elif, sebenarnya darurat ni pernah berlaku sebelum ni yang bukan melibatkan politik juga. Kalau kita ingat lagi kes Jerebu 1997, 2005 dan 2013, 97 di Sarawak, 2005 Kelang dan juga 2013 Muar dan Ledang, berlakunya darurat yang berkaitan dengan pencemaran udara. Dan kita lihat sebelum itu juga berlakunya darurat sebabkan rusuhan kaum 1969. Dan memang tidak dapat nafikan berlaku juga darurat sebabkan krisis politik iaitu di Sarawak 1966 dan juga di Kelantan 1977. Tapi pada ketika ini kita melihat bukan yang sesuatu yang luar biasa sebenarnya, sebab darurat ni bukan hanya melibatkan satu perkara, tapi ini melibatkan 3 perkara itu sendiri secara hukuman, iaitu krisis politik, krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi yang berlaku serentak yang menyebabkan berlakunya apa yang telah berlaku semalam. Baik, okey. Dengan kronologi darurat yang Doktor kongsikan ini, yang paling kita nampak bencana alam yang ketara itu ialah Jerebu lah ya. Beberapa tahun itu yang diisytiharkan darurat, tahun-tahun yang berbeza itu. Yang lain semua boleh kita lihat ada kaitan dengan tindakan manusia, politik dan sebagainya. Okey, untuk kali ini kita lihat perkara ini dibincangkan atau dilihat daripada 2 aspek. Satu tentang kesihatan yang dikaitkan dengan keselamatan ekonomi dan satu lagi politik. Kalau boleh kita sentuh tentang ekonomi lebih dahulu. Sehari sebelum pengisytiharan proklamasi darurat ialah pengisytiharan PKP, ya, dan ini di zon-zon merah yang ekonominya sangat rancak. Jadi bagaimana pengisytiharan ataupun pemakluman PKP kemudian disusuli dengan darurat yang asalnya kita ingat 2 minggu saja, kemudian tiba-tiba sampai ke 1 Ogos ini. Jadi bagaimana doktor melihat situasi ini? Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku ni memanglah luar biasa bagaimana saya sebut tadi. Dan juga kalau kita lihat PKP yang berlaku di 5 negeri dan juga 3 wilayah itu sendiri, iaitu daripada 13 hari bulan Januari hari ini Eli, sehingga 26 hari bulan Januari. Kalau kita ambil kira ekonomi itu Eli, negeri-negeri yang terlibat ini menyumbang 66.3% KDNK negara. Terutamanya negeri Selangor tu sendiri yang tertinggi iaitu 24.2%. Dan juga wilayah Persekutuan 16.9, Johor 9.4, Pulau Pinang 6.7, Sabah 6 dan Melaka 3.1. Lebih 50% daripada KDNK datang daripada negeri ini. Jadi dengan berlakunya PKP ini, walaupun kalau kita lihat pengumuman yang diberikan itu berlaku kelonggaran dari segi aktiviti ekonomi. Kalau kita akan berbeza dengan PKP 1.0 dulu. Ini lebih longgar, iaitu 2.0 ini lebih longgar di mana memberikan ruang yang lebih. Namun kita tidak boleh nafikan bahawa ia juga memberikan kesan kepada ekonomi negara, khususnya pada 10 tahun pertama sudah ini. Sebab bila berlakunya PKP ini, apa yang merisaukan adalah bagaimana ketahanan atau kemampanan SME itu ataupun perusahaan saudara dalam survival mereka. Mereka masih boleh kekal untuk berfungsi sebagai pelaksana perniagaan. Sebab sekiranya tidak berfungsi, maka berlakulah kekurangan tenaga kerja yang diperlukan oleh industri. Sebab harus diingat PKS ni menyumbang 66% peluang pekerjaan. Jadi survival mereka tu penting. So kita kerajaan perlu pastikan mereka boleh bernafas dalam ketika yang begitu kritikal ni,
So sekurang-kurangnya mereka beri nafas dan memberikan bantuan dan sebagainya kepada PKS. Dan saya menjangkakan Suhaili, kerajaan akan mengumumkan beberapa langkah ekonomi khusus, terutamanya sekiranya PKP 2.0 ini bersambung lagi selepas daripada 26 hari bulan Januari nanti. Okey. Itulah bila disebutkan PKP kemudian hari berikutnya diisytiharkan proklamasi darurat ini sehingga Ogos, orang dah lupa tentang PKP itu dah. Orang lebih ingat dalam jangka masa panjang. Jadi okey, PKP 1.0 ni pernah kita lalui dan kesannya telah kita nampak, dan selain daripada insentif daripada kerajaan ini, apa yang sepatutnya dilakukan terutamanya oleh golongan SME ini untuk memastikan okey, kita dah tempuh benda ni. Untuk kali ini setakat ini diumumkan 2 minggu, sama ada berlanjutan atau tidak kita tak tahu, tapi kita berada dalam fasa darurat yang agak panjang ini. Apa yang sepatutnya kita yang sebelum ini terkesan patut lakukan dan sediakan? Saudara Eli, kalau kita mahu atau tidak mahu, suka atau tidak semua suka, kebanyakan SME perlu beralih kepada teknologi sebenarnya. Bagaimana hari ini kita berada online kan, satu norma baru, Saudara Eli kan, di mana sebelum ni tidak berlaku, sebelum ni tidak berlaku, kurang berlaku online. Tapi sekarang ni tidak boleh dinafikan Saudara Eli, sebab apabila berlaku keterbatasan fizikal itu sendiri, keterbatasan, maka online lah merupakan alternatif kepada menghubungkan antara pihak supply and demand tu. Supply dalam keadaan online tu ni. Dan kalau kita lihat 5 sektor yang dibenarkan oleh kerajaan tu sendiri agak luas sebenarnya, itu sektor penghilangan, perkhidmatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan, pengedaran, peladangan dan komuniti. Tapi kalau kita mikir selain daripada 5 ni, maka tumpuan yang khusus perlu diberikan untuk mereka melaksanakan perniagaan secara online supaya mereka masih lagi boleh survive pada masa akan datang. Cuma isunya saya agak risau beberapa industri sebenarnya. Yang saya agak risau industri pelancongan tu sendiri. Sebab baru nak pulih ya. Sebab saya risau industri pelancongan ni bagaimana mereka ingin survive dalam keadaan mereka rakyat tidak berani atau tidak dibenarkan untuk keluar daripada 10 km. Dan itu akan terjejas terus. Selain daripada industri penerbangan itu sendiri, ini pelancongan ni kenapa saya kata penting, dia ada lebih 3 ke 400,000 orang yang terlibat dalam ini secara keseluruhannya. Betul, itulah dia. Ini antara yang terlibat ni baru rasa macam nak pulih, tiba-tiba berlaku lagi, dilaksanakan lagi PKP dan sebagainya. Okey, barangkali itu akan dibawa dalam perbincangan yang akan datang berkaitan dengan sektor pelancongan ini. Di penghujung perbincangan kita, Doktor, selain daripada pakar atau ahli dalam ekonomi, juga menjadi penganalisis politik juga. Kalau boleh dapat dikongsikan pandangan, Parlimen digantung, tiada PRU dalam masa darurat ini, jadi bagaimana dilihat situasi politik negara ini? Saudara Eli, saya lihat pada pertamanya yang saya nampak di sini, apa yang berlaku pada semalam ni merupakan puncak kepada kronologi politik yang berpanjangan selepas daripada PRU ke-14 ini. Rakyat lihat dan muak dengan apa yang telah berlaku daripada krisis demi krisis, pertukaran kerajaan persekutuan, pilihan raya negeri Sabah, lepas itu krisis di negeri Perak itu sendiri. Dan pada ini kalau disifatkan apa yang berlaku semalam tu terlalu awal, tidak sebenarnya. Ia sebenarnya akhir di penghujung. Sebab krisis politik ni jika berulang, bagaimana krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi dapat diselesaikan, sebab mereka menyelesaikan dua perkara ni adalah ahli politik yang paling penting sebenarnya yang meletakkan kat mana hala tuju negara tu sendiri. Kalau mereka tidak ada persefahaman dan juga berlaku ketidakstabilan, maka dua perkara ni tidak dapat dilaksanakan. Apa yang berlaku adalah menghentikan seketika krisis politik dan memberikan masa dan ruang kepada penyelesaian krisis ekonomi dan kesihatan. Sebagaimana Menteri sebut, nanti sampai masa ini nanti berpolitiklah untuk semasa pilihan umum ke-15 nanti itu yang selamat. Itu juga dipesan oleh Perdana Menteri. Dr. Anwar, terima kasih banyak atas perkongsian pandangan. Sama. Ya, selamat menjalankan tugas dan jaga diri. Terima kasih Israeli, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Mahdia Dr. Anwar Shahbali Mohamed, Pencerakanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, bersama dengan kita bercakap tentang darurat
proklamasi darurat berkaitan dengan COVID-19 dan juga politik. Okey, dan ini antara perkara yang kita harus tahu, harus syakna supaya kita faham situasi yang berlaku ini, dan tanggungjawab ini bukan hanya dalam kalangan kita masyarakat untuk mengekang, tetapi tanggungjawab pemimpin juga untuk menjaga kestabilan sebab ekonomi, kesihatan dan segala-galanya dipimpin oleh mereka. Betul, dan kita juga dalam proses untuk berjuang dengan pelbagai sebaran fahaman maklumat. Setiap individu itu ada penyokong tersendiri dan juga kepandaian untuk mengajak kepada satu benda yang ilmiah dan juga berbincang secara ilmu. Sebab kalau kita lihat pada laman sosial yang menakutkan, itu akan mencipta perkara yang jelik sebab kita nak membantu kedamaian, semua orang mendapat maklumat yang tepat dan padu, tapi kalau berlaku terus bertikam lidah macam ni, ia memburukkan situasi. Ya, betul. Okey, kita harapkan ini membuka satu ruang kematangan kepada kita semua. Baik, kita berehat seketika, tapi ada satu perkembangan terkini berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Untuk itu, rakan wartawan kami Izwan ada butirannya, saksikan. Semalam syarikat farmasikal Pharmaniaga Berhad menandatangani perjanjian kerjasama dengan syarikat pembangun vaksin COVID-19 dari China, Sinovac Life Sciences Company Limited, untuk pembekalan 14 juta dos vaksin berkenaan secara pukal bagi menjalankan proses pembotolan di Malaysia. Menerusi anak syarikat Pharmaniaga Life Sciences yang Berhad, proses pembotolan akan bermula akhir Februari agar vaksin COVID-19 dapat diedarkan kepada umum penghujung bulan berikutnya. Majlis memeterai perjanjian itu disaksikan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. It is a very historical day today that Pharmaniaga has entered into the agreement with Sinovac in terms of putting up this fill and finish products of the COVID-19 vaccine at our plant in Puchong. And then it is first in the country that the COVID-19 will be manufactured here in Malaysia. I hope that with this arrangement with Sinovac that we're going to have our vaccine to be produced in Malaysia by end of March 2021 upon NPRA approval. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan kerana telah memberi peluang kepada Pharmaniaga untuk melaksanakan projek fill and finish untuk COVID-19 vaksin ini. Thank you very much. Sebenarnya perbincangan ini telah mula awal lagi tahun lepas. Saya telah buat lawatan ke kilang Pharmaniaga dan dapati bahawa kilang Pharmaniaga yang sekarang ini digunakan untuk small volume injectables adalah sesuai untuk dinaik taraf agar menjadi kilang yang boleh melaksanakan pembotolan ataupun apa yang dikenali sebagai fill and finish bagi vaksin COVID-19. Dan ini akan membolehkan Malaysia, kerajaan Malaysia membeli sebanyak 14 juta dos ataupun bersamaan dengan 22% daripada penduduk kita daripada Sinovac melalui Pharmaniaga. Harga yang kita beli, kalau kita beli daripada Pharmaniaga, adalah lebih rendah berbanding kalau kita beli finished product daripada negara China. Oleh kerana proses pembotolan itu dibuat di sini, di Malaysia, we get a better price for it. Dalam situasi sebegini, kita juga amat menyantuni dan memberi sokongan kepada individu yang menggerakkan bantuan kepada mereka yang terjejas dengan banjir contohnya, sebab ia perlu berterusan sebarang kemungkinan boleh terjadi. Dan kita juga nak bersama untuk meninjau bagaimana proses menyantuni mangsa banjir di beberapa negeri bersama dengan penyelaras bantuan Imaret, Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim untuk berkongsi pengalaman dan gerak kerja yang sedang dilakukan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, mungkin dapat Doktor perincikan bagaimana sekarang ini gerak kerja yang telah pun disusun bersama dengan pasukan yang mantap itu, silakan. Baik, terima kasih Siti. Assalamualaikum. Terima kasih saya kena menjemput pihak Imaret. Jadi basically Imaret telah membuat relief work banjir sejak hari pertama
kita bermula di Johor dan di Johor kita ada satu tim yang telah respon selama seminggu, 2 hari di Kota Tinggi dan kemudian di Keluang. Dan pada beberapa hari lepas, sejak 4-5 hari lepas, kami sudah berada di Pahang. So, tim kami dibagi kepada 2, satu di daerah Maran dan kemudian mereka ke Senor, dan satu lagi tim di daerah Temelloh. Jadi kedua-dua tim ini respon berdasarkan apa keperluan di sana, dan alhamdulillah pihak Imarat memang kita antara awal lah yang respon dari sudut perubatan. Jadi kami memberi bantuan perubatan, menyediakan klinik-klinik bergerak di pusat pemindahan dengan koordinasi pejabat kesihatan daerah yang terlibat. Baik, mungkin sekarang ni mungkin ada tempat yang telah pun tidak lagi berada di pusat perawatan sementara. Jadi mungkin fokus itu telah pun ditukar ke tempat lain ataupun hanya memberi fokus kepada apa yang perlu sahaja waktu ini. Apa cabaran semasanya, Doktor? Baik, jadi seperti mana-mana relief work ataupun bantuan ketika bencana ini, yang paling penting adalah dia punya need assessment. Jadi ketika 1 minggu 2 ni, need assessment dia, keperluan dia kebanyakan di pusat pemindahan, dan yang terakhir sekali adalah tim kami kebanyakannya sudah stand down, tapi ada yang terakhir di Senor sebab masih ada kawasan yang masih dinaiki air lah. So, kami akan memberi bantuan di kawasan-kawasan yang pemindahan yang terputus hubungan. Dan juga keperluan pada awalnya ada keperluan seperti bantuan kit kebersihan dan air minuman. Jadi itu keperluan ini memang berdasarkan fasa, dan pada fasa yang kami respon adalah biasanya pada fasa emergency, dan ketika ini fasa recovery. Sebenarnya kita sudah ada pelbagai NGO lagi yang bantu, contohnya seperti dalam mencuci kawasan di sana. Dan untuk recovery ini juga kita banyak juga kalau di pihak Imarat, kita banyak membantu di fasiliti kesihatan untuk membantu dari keperluan equipment dan PPE yang diperlukan, sebab ada klinik kesihatan yang dinaiki air dan tenggelam, dan ada barangan yang rosak, ada keperluan yang rosak, medical supplies yang rosak. Jadi oleh sebab itu kita bantu untuk memberi bantuan barangan-barangan ini. Betul, kita sedia arif bahawa petugas-petugas juga memerlukan sokongan emosi moral ya, di samping menjaga keselamatan mereka ketika bertugas dengan situasi semasa dengan COVID-19, dengan situasi pelbagai kekangan dari segi sekatan yang lain, dan juga dari segi tenaga kerja, mungkin kerja mereka yang bertimpa-timpa itu, bagaimana supaya mereka tetap kuat dengan rintangan yang dihadapi di saat berdepan dengan pelbagai ujian di hadapan itu. Ya, kita tahu sahabat-sahabat kita di lapangan, terutamanya medical frontliner ini memang sudah setik lah, disebabkan oleh bencana pandemik COVID ini dah hampir setahun. Dan ditambah pula dengan bencana banjir ni, jadi memang dari awal sebelum kami ke mana-mana kawasan, kami akan berhubung dengan pejabat kesihatan daerah, mula-mula pejabat kesihatan operasi bencana, pusat kawalan operasi bencana PCOB, dan untuk kami fokus kesihatan kita akan koordinat dengan pejabat kesihatan daerah lah. Jadi kita akan jalankan need assessment dan bertanya bagaimana keperluan manpower di sana dan keperluan perubatan. Jadi memang ada beberapa PPD memang mereka perlukan kerana mereka sudah tidak mampu lagi. Bukan tidak mampu, tapi kebanyakannya dari sudut manpower ni ramai sudah fatigue. Jadi kita compliment lah apa yang servis yang sudah ada. Kemudian tetapi ada juga yang mereka masih terus dan mereka kata mereka dapat handle lah, manage the situation, dan itu saya rasa kita respect lah dan terharulah dengan jasa-jasa mereka, walaupun dalam kepenatan semua masih akan terus menjalankan segi-segi. Tapi untuk kebanyakannya kawasan-kawasan yang agak besar terpaksa cover lebih banyak pemindahan, itu kami bantu selagi kami mampulah. Jadi tujuan kami
NGO seperti kami ini memberi bantuan perubatan adalah disebut manpower untuk komplement apa yang sudah ada, jadi mereka boleh fokus manpower mereka, resource mereka untuk bantuan di certain tempat dan kami bantu di certain tempat mereka. Baik, sentiasa menilai risiko dan juga situasi semasa. Terima kasih Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, penyelaras bantuan imarat yang sentiasa dengan gerak kerja yang tersusun sistematik bersama dengan Barisan Harapan Perubatan yang menyetujui mereka yang terjejas. Ya. Okey, paling itu pula akan berbincang tentang aspek lain sebab kita dalam situasi darurat, situasi yang amat penting untuk cakna satu sama lain. Setiap bidang ada cabarannya. Dan pagi ini Ani akan cuba meninjau persediaan pengusaha kedai makan. Ada juga yang bimbang sebab katanya tempat mereka itu menjual konsep makanan itu makanan yang biasa, tetapi bila take away itu mungkin akan membuatkan pendapatan terjejas. Apakah persediaan ke arah itu? Bersama dengan Anim, nanti kita lihat seketika kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Baik, kembali kita di Malaysia Hari Ini, 8.51 pagi. Kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama dengan kami kerana kita nak kongsikan pula bagaimana keadaan ataupun persediaan pengusaha kedai makanan yang kita tahu sekarang ini masa beroperasi telah pun ditukar kepada 6 pagi sehingga 8 malam sahaja dan tidak boleh makan di sana, hanya bungkus sahaja dibenarkan untuk sesetengah kawasan itu yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Kita tahu kita juga jika anda berada di Selangor antara kawasan yang dilaksanakan PKP. Jadi bagaimana agaknya persediaan mereka ni? Adakah mereka masih lagi melakukan seperti di awal PKP dahulu ataupun persediaan yang berbeza? Kita terus saja bersama dengan Muhammad Abrizam Akmal Kamarizal, seorang ketua pengurus kedai makanan yang kita akan membuat panggilan video bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kini berada di Sungai Buloh, Selangor. Encik Abrizam, mungkin boleh kongsikan. Kita tahu sekarang ini telah pun terlaksana PKP hari pertama. Bagaimana persediaan anda yang berada di sana untuk mengusahakan kedai makanan? Boleh kongsikan silakan. Okey, terima kasih Izzati. Okey, so sekarang disebabkan PKP itu 2.0, so disebabkan dah keluar keputusan Perdana Menteri, so kita semua sudah bersedialah. Seperti kalau kedai makan memang tak boleh makan di kedai, hanya untuk take away saja. Okey. So jadi kami juga jaga jarak untuk customer lah. Oh, dah ada jarak orang. untuk customer. Jaga penjarakan customer. Encik Abrizam buka pukul berapa kedainya tadi? Kedai sekarang kami beroperasi daripada 7 pagi sampai 7 malam saja. Okey, yang start ramai orang ni bermula pada jam berapa? Baru ramai ni lah. Baru ramai sekarang. Okey, mungkin boleh tunjukkan juga keadaan di bagaimana mereka beratur dan adakah persiapan ini disiapkan pada satu hari sebelum di mana semalam? Persiapan makanan adalah kita dah lakukan pada pagi sebelum niaga. Okey, jadi macam mana dengan keadaan pematuhan SOP yang telah pun ditetapkan? Adakah mereka rata-ratanya mematuhi SOP di kedai Encik Abrizam sendiri? Okey, baik. Pelanggan haruslah wajib menjaga jarak sosial iaitu 1 meter setiap penjarakan. Jadi kami pun dah sediakan seperti selotip. Dan customer sekarang pun telah menjaga jarak sosial lah untuk membeli makanan. Baik. Okey, bila kita tahu tentang lockdown ataupun PKP dilaksanakan di kawasan yang terlibat, Sungai Buloh juga antara kawasan yang terlibat. Jadi apakah dah dirasakan bahawa akan berlakunya PKP ni ataupun macam mana Encik Abrizam? Sebelum ni kita dah lalui PKP yang pertama. Jadi kami pun sudah bersedia untuk ambil tindakan yang inisiatif lah. Baik. Okey, satu hari selalunya berapa ramai dianggarkan pelanggan yang akan datang untuk makan, termasuk bungkus dan sebagainya kalau bukan di musim PKP? Hari biasa adalah sel kita lebih kurang kalau ikutkan kuantiti pelanggan adalah 5,000 ke 7,000 orang sehari. Itu sampai pukul 8 malam ataupun sampai pukul sampai berapa? 7 malam. Sampai 7 malam. Tapi kalau mungkin di musim PKP ni? Mungkin berkurangan agak 1,000 sehingga 2,000 orang saja. Tapi masih lagi boleh dikatakan ramai. Macam mana dengan keadaan di sana? Adakah harga-harga barangan akan berbeza di musim PKP ni ataupun bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak Encik Abrizam sendiri?
Actually barang mentah dan barang basah dan barang mentah kita beli di Pasar Borong Selayang. Jadi harga sekarang agak sedikit naik. Okey. Dan sebab mengikut musim. Jadi secara tak langsung akan berlaku kenaikan harga pada harga makanan yang dijual, begitu? Tidak, kami akan kekalkan harga yang sama. Jadi bagaimana prosesnya ataupun bagaimana pengurusannya untuk mendapat tidak terlalu rugi dalam, ialah sebagai seorang peniaga anda pastinya ada cara tersendiri untuk memastikan sama ada mungkin menghasilkan sesuatu kepada pelanggan itu, tapi dalam masa yang sama memastikan juga keadaan anda tidak rugi. Mungkin boleh kongsikan sedikit Encik Abrizam. Setiap hari pada PKP bermula kami akan hadkan hanya untuk 2,000 bungkus saja. Okey. 2,000 bungkus saja makanan yang akan dijual macam tu? Ya, saya. Didapati juga ada 2 cawangan ya, Sungai Buloh dan Bangi. Adakah sama? Ya, sama dia punya target salesnya? Actually kita ada 5 cawangan. 5 cawangan, okey. Tapi yang 2 cawangan ni di kawasan PKP, yang lain-lain tidak berada di kawasan PKP, macam tu? Kesemuanya di kawasan PKP. Okey, cukup mencabar. Pastinya setiap kedai haruslah, satunya pematuhan SOP lah, satu lagi pastinya sales anda. Dan pelanggan-pelanggan, adakah mereka cakna dengan keadaan ini, datang-datang terus tidak perlu mungkin anda memberi tahu kepada mereka bagaimana pematuhan SOP yang perlu dan sebagainya? Jika customer tidak memakai topeng dan sebagainya, kami tidak akan membenarkan masuk dalam premis lah. Okey, baik. Mungkin sedikit perkongsian daripada pihak Encik Abrizam sendiri kepada peniaga-peniaga di luar sana. Apakah tanggungjawab peniaga pula? Mungkin kita sebagai rakyat kita tahulah, insya-Allah SOP itu akan kita patuh untuk setiap pergerakan kita. Tapi untuk peniaga, daripada pihak peniaga sendiri, apa nasihat Encik Abrizam kepada mereka di luar sana? Silakan. InsyaAllah saya minta para peniaga bersabar dan bertahanlah buat masa sekarang. Sekarang memang susah. Bukan senang nak cari rezeki dan sebagainya. Jadi kita perlu cari inisiatif lain dan kita harap bahawa wabak penularan COVID-19 ini habis secepatnya. Amin, insya-Allah. Ada juga tempahan makanan secara dalam talian untuk nasi bangge. Untuk nasi manggi kita ada delivery untuk option delivery. Kita menggunakan Big Hit by StoreHub dan bungkus E sahaja. Okey, boleh sahaja ikuti di Instagram kan? Kalau tak silap saya ada juga diwar-warkan kan? Ya, saya. Okey, terima kasih Encik Muhammad Abrizam. Kita harapkan yang terbaik untuk bisnes anda, perniagaan anda di semua cawangan, insya-Allah murah rezeki. Okey, itu dia Encik Muhammad Abrizam Akmal Kamarizal. Terima kasih bersama dengan kami di Malaysia hari ini, Ketua Pengurus Nasi Bangge. Itu antara menu yang istimewa di kedai beliau. Ada beberapa cawangan. Anda pun mungkin dah cakna ataupun dah tahu tentang nasi-nasi ataupun kedai-kedai makan yang sedap-sedap ni. Kita harapkan yang terbaik juga bukan sahaja kepada peniaga-peniaga di luar sana, tapi yang lebih kita fokuskan adalah peniaga-peniaga kecil yang baru sahaja nak mula berniaga tapi itu sudah terlaksana PKP. Bagaimana agaknya keadaan anda? Jangan putus asa, mencari alternatif lain, menjadi seorang yang kreatif. Mungkin itu sahaja yang boleh menjadikan anda keluar sikit daripada keadaan yang agak sukar ini. Okey, insya-Allah kita doakan yang terbaik. Kita terus saja bersama dengan Fatri sebab nak kongsikan ada satu program baru. Kalau sebelum ini kita nak tahu tentang drama, susah agaknya nak tengok ataupun nak mengetahui tentang latar belakang drama tersebut. Tapi ada satu program baru nak dikongsikan bersama dengan Fatri. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain.
walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Drama-drama hari ini sebenarnya adalah refleksi atau satu cerminan kepada gaya hidup masyarakat Melayu terutamanya. Jadi, bagaimana tema yang dibawakan oleh drama-drama itulah yang akan dikupas dalam soal drama. Satu cerita ni cerita yang bagus di mana banyak juga orang bertanya kan benda yang terjadi dalam drama tu ada yang terjadi dekat luar. Sihir pemisah inilah satu-satunya sihir yang wujud sejak dahulu kala. Okey, kembali semua di MHI dan biasa kita sebut kau ni drama lah ataupun macam terlalu drama lah. Kerana drama tu hanya unsur-unsur yang telah pun ditambah kias saja, tetapi ada juga drama yang mengangkat kisah realiti dalam kehidupan. Itu akan diperincikan dalam program soal drama di NTV7. Kita nak bersama dengan pengacaranya Izwan Aziz Saleh untuk berkongsi apa yang menarik dan intipati program ini di talian sepanggilan video. Assalamualaikum Izwan. Waalaikumsalam Fitri, apa khabar? Dapat dengar saya dengan jelas? Saya dapat dengar dengan anda dengan jelas. Ya, macam mana Izwan boleh terjebak dengan dunia drama? Adakah Saya tak terjebak dengan dunia drama, tetapi saya diberikan kepercayaan untuk mengendalikan satu program baru di NTV7 iaitu soal drama, dan sebenarnya saya gemar juga sebab ini menjadikan saya tidak melihat drama tempatan kita hanya sebagai drama saja, tetapi sebenarnya satu garapan yang mencerminkan cara masyarakat kita ataupun gaya hidup masyarakat kita, perkara-perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Itulah yang akan dibawakan dalam soal drama di NTV7 malam ini. Ya. Dan sebelum ini kita banyak mengangkat kisah tentang, sebelum ini saya tengok ada tentang sihir dan sebagainya. Kali ini untuk hari ini apa pula yang akan dibicarakan? Baik, kalau dalam edisi sulung minggu lalu kami bercakap tentang sihir rumah tangga, itu diambil daripada drama Cinta Sekali Lagi, dan pada malam ini kita akan bercakap tentang isu semasa yang memang kena dengan kita, iaitu mengenai COVID-19, dan tema ini diangkat daripada drama Hadiah dari Tuhan yang sekarang masih lagi dan sedang bersiaran di TV3. Jadi kita nak bawakan mesej-mesej mengenai COVID-19 itu kepada penonton-penonton. Ya. Jadi selain daripada kita menemu bual pelakon yang terlibat sebab pengalaman mereka, juga ditemu bual individu yang dapat memberikan sumber itu secara ilmiah, secara maklumat yang tepat. Seperti contohnya kalau minggu lalu ada penampilan ustaz, kemudiannya kita lihat mungkin akan datang ni banyak lagi pakar-pakar yang dapat terlibat sama memberikan fikrah mereka. Betul, itu yang saya maksudkan Fitri, kerana sekarang ni kita melihat ataupun sebenarnya ramai daripada kita melihat drama ni sebagai satu aspek hiburan semata-mata tanpa kita menyedari mesej-mesej yang nak dibawakan dalam drama itu. Jadi zaman kepada melihat drama ini hanya sebagai tontonan hiburan, hanya untuk masa berlapang keluarga dan sebagainya, pada saya dah berakhir. Drama sekarang dibawa ke satu level lagi secara ilmiahnya untuk menerangkan, untuk memberi mesej. Sebenarnya ini sudah berlaku sejak begitu lama, cuma penerimaan masyarakat, penerimaan penonton kepada drama itu tak lebih kepada hanya hiburan semata-mata. Tetapi kita nak tukar minda dan mindset itu untuk melihat drama juga dari aspek ilmiah, iaitu mereka memiliki beberapa tema yang boleh dikupas, yang boleh dikembangkan, dan boleh diceritakan untuk perkongsian masyarakat. Dan Fitri, menariknya,
kerana soal drama ni adalah kolaborasi bersama antara Cool FM dengan NTV7. Jadi apabila ia disiarkan malam ini di NTV7 secara langsung 9 malam, topik yang sama juga kita akan bawakan ke Cool FM dalam Bicara Petang Cool FM Izwan Azir 5 hingga 6 petang, dan kita akan kupas dengan lebih lanjut. Kita akan menerima panggilan pendengar dan bercakap dengan soal ini. Jadi kami di sini memanfaatkan kedua-dua platform TV dan radio untuk membincangkan tema-tema yang dibawa dalam sesuatu drama tu. Ya, supaya nampak lebih bersepadu dan juga lebih kemas perkongsiannya. Mungkin cara di dalam TV lain mungkin konsep ceritanya, dan juga di radio dapat kita kembangkan lagi. Sebab melalui Izwan biasa tengok cerita Korea, saya tengok Izwan tengok cerita Hollywood, bawang merah kan, Bangladesh kan. Jadi macam mana pula menilai aspek drama Melayu, Izwan? Saya lihat itulah drama Melayu sekarang sudah lebih siapa sangka ada satu drama, contohnya malam ini yang kami akan perkatakan di soal drama Hadiah dari Tuhan ini mengenai COVID-19. Kalau dulu pada saya drama-drama yang mempunyai topik ataupun tema niche begini hanya mengenai COVID-19, mungkin ada sedikit elemen percintaan, kisah keluarga dan sebagainya. Tetapi tema utamanya adalah mengenai isu semasa. Mungkin 5 tahun atau 7 tahun ke belakang, drama-drama ini tak begitu mendapat tempat dalam masyarakat kerana kisah-kisah yang diberikan adalah kisah-kisah klise mengenai rumah tangga, mengenai rampasan pasangan suami isteri dan sebagainya, saya kaya, awak kurang kaya. Tetapi sekarang drama sudah melangkaui semua itu dan sudah mempunyai tema-tema ilmiah yang boleh dikupas. Jadi ini satu evolusi drama dalam Malaysia dan saya memuji industri seni kreatif tempatan kita untuk membawa tema-tema yang boleh memberi mesej kepada masyarakat. Itu dia. Mungkin suatu hari nanti kita ada drama tentang politik pula ya, sebab nak membawa satu dimensi baru kepada peminat drama. Siapa tahu dengan keadaan masa sekarang boleh dibincangkan kan. Dan saya yakin kalau drama politik ada, pasti ramai yang nak menontonnya. Apatah lagi sekarang pun macam kira drama juga tu. Ya, betul. Jadi kalau ikutkan Izwan, apa tema drama yang betul-betul Izwan ingin gali dan kupas? Okey. Saya sukakan drama-drama yang di luar konteks klise tadi. Jadi seperti isu-isu sosial sekarang yang perlu difahami oleh rakyat. COVID-19 tentang minggu lalu saya gemarkannya, dan kalau boleh saya kongsikan dengan Fitri serta penonton MHI, minggu lalu kita bercakap tentang sihir pemisah, sihir dalam rumah tangga. Dan ini walaupun dunia dah tahun 2021 ia masih lagi berlaku. Kenapa ia masih berlaku? Soal drama kita bawakan pakar, mereka mengupas bersama dengan pelakon, dan di konti kita menerima cerita dari pendengar pula. Jadi ia satu pakej yang lengkap. Jadi kalau anda tanya saya genre yang mana saya suka kisah-kisah rakyat begini, kisah-kisah yang tidaklah terlalu klise, tapi mungkin mentaliti masyarakat kita masih mahukan kisah-kisah begitu. Ia digarap dengan kemas lah dalam mana-mana persembahannya yang dibuat di drama tempatan tadi. Jadi untuk malam ini di soal drama di NT7 dan juga sambungannya di Cool FM untuk berkongsi sesuatu topik itu. Terima kasih Zuan. Okey, awak bagilah saya peluang untuk promote sikit. Okey, silakan. Jangan lupa saksikan soal drama malam ini secara langsung NTV7 9 malam, dan anda juga boleh tonton di Facebook Cool FM kalau tak ada depan TV, dan esok Khamis kita akan sambung topik itu dalam Bicara Petang Izwan Azir. Ya, Izwan, awak jangan mencaras saya tiba-tiba tadi nak cuba. Saya lepas geram. Okey. Boleh tak saya nak request lagu untuk esok? Request lagu boleh, awak telefon saya 03-7722-5656. Cool FM, teman muzik. Terima kasih Zuan memanggil kita di MHI. Terima kasih. Okey, itu dia tentang kisah di sebalik drama ya. Okey, berpindah drama ini masanya untuk dari sisi yang lain kita berbincang secara ilmiah dengan pakar dan juga pelakon yang terlibat. Kedepan ini dia akan menemu bual artis versatile untuk berkongsi lagu baru. Selepas ini di MHI. Selamat siang. Okey, itu dia rayuan kisah cinta. Sedih sangat sebab lagi sedih bila dia ceritakan diri sendiri. Adakah dia ceritakan tentang diri sendiri ke atau macam mana sebenarnya? Tapi kalau kita tak tanya dia lagi, kita tengok
kita dapat assume lah itu macam cerita tentang dia, Bukan. apa yang disampaikan daripada video tu. Betul, dan bukan itu saja. Kita tak sangka dia ada cerita sesedih macam ni Sesedih kalau betul tu. cerita dia. Sebab dia seorang pelawak, lebih dikenal sebagai seorang pelawak. Ya, pelawak pun manusia yang terguris. Betul lah dia kan. Tak apa, tak apa, kita tenangkan keadaan, nak tanya dia sendiri. Kan? Hello, Assalamualaikum Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey ke tu? Alhamdulillah. Salam PKP semua. Itulah dia. Okey, bila tengok kepada awak punya karakter kan sebagai pelawak yang ceria kan, tak sangka memiliki kisah yang tadi kita ada tulis tadi suara orang yang teraniaya. Betul-betul teraniaya ke dalam cinta dan sebagainya. Tak rela pergi bersama dia. Macam mana? Adakah itu cerita anda sendiri? Wow, teraniaya Maknanya saya dah boleh masuk bersama mu ni. Tak, soalnya sekarang ialah awak lebih dikenal sebagai seorang pelawak. Okey, kemudian penyampai radio, pelakon dan sebagainya. Kemudian menghasilkan single ini. Orang jangkakan single yang catchy sikit ke? Tapi ini lain macam pula ceritanya. Itulah pasal saya pun tak sangka sebab awalnya lagu ni release pun orang tak tahu siapa penyanyi dia. Dan bila lagu tu dirilis di platform media, social media, di Twitter dan sebagainya berbentuk viral pun kawan yang rekod lagu tu. So belum ada studio version. So bila saya dapat tahu pun saya tak nak bagi tahu kepada umum yang saya nyanyikan lagu tu. Sampailah label joke untuk so rekod lagu tu menjadi OST untuk Raid Aralim TV3 dan ketika tu pun saya tak nak beritahu yang nyanyikan oleh saya sebab saya rasa macam saya tak tahu apa orang akan rasa bila seorang pelawak nyanyikan lagu sedih. Saya rasa macam saya takut orang tak boleh terima benda tu. And then bila ramai orang cakap engkau bagi tahulah kan sebab walaupun kita pelawak, maybe ada beberapa bahagian dalam hidup kita yang kita boleh share dengan orang yang pernah rasa benda yang sama. So mungkin jadi teladan, mungkin boleh berkongsi rasa dan saya pun keluarkan muzik video tu. Alhamdulillah lepas lagu tu ramai yang DM saya, ramai yang WhatsApp saya yang alami benda yang sama macam saya. So saya rasa benda itu sampailah sebenarnya. Sangat sampai. Penghasilan video, kompilasi video dan penceritaan ini adalah pastinya berbelah bahagi untuk buat keputusan macam tu. Sebab yelah nak decide untuk cerita kisah hidup ni. Ni bukannya nak cerita pasal yelah kadang-kadang orang nak menyimpan tentang kisah hidup sendiri. Tapi adakah masa tu bagaimana keadaan yang sebenar bila nak membuat keputusan untuk menceritakan segalanya pasal hidup Daniel? Daripada awalnya time nak buat music video tu ada beberapa benda lah nak buat, macam kita nak reshoot dan sebagainya, tapi sebab lagu itu sangat dekat dengan saya dan lagu tu ada ketika saya dalam momen-momen tersebut. So saya rasa why not saya sharekan kenangan-kenangan bahagian-bahagian hidup saya yang orang tak pernah nampak. Orang tahu Daniel ni melawak, orang tahu Daniel ni buat tidur-tidur suara, orang tahu tu. Tapi orang tak tahu sisi saya sebagai seorang manusia biasa. Kita pun ada hati perasaan juga. Kita pun kadang-kadang kita melawak dalam hati siapa yang tahu. So kadang-kadang saya kalau share dengan orang kan, orang cakap, aku frust lah. Dan bila saya share dengan memang cakap, engkau ni punya buat hal lah. Dia orang ingat kita bergurau tau. Dia orang ingat kita buat lawak. So, tak ambil serius lah tak ambil serius lah. Sebab karakter dia. Sebab karakter anda yang lebih dikenali sebagai karakter lawak kan. Okey, dengan perkongsian perkisahan dan juga video-video seperti ini, Bella, walaupun tidak mahu dikaitkan dengan sesiapa pada waktu silam anda, tapi netizen ni dia ada keupayaan untuk backtrack dan cari segala sejarah tu. Jadi adakah Daniel sudah bersedia dengan sebarang kemungkinan? Lepas music video tu release pun memang ramai yang komen. Ada yang positif, dan of course ada yang negatif. Ada yang kata saya tak move on, ada yang kata saya ungkit cerita lama, ada yang kata saya buka pekung di dada dan sebagainya. Tapi sebelum saya nak release music video tu pun saya dah jangkakan benda-benda ni akan datang. So bagi saya tidak salah untuk saya berkongsi bahagian hidup saya kerana ini sebahagian daripada hidup saya. So memories kita itu hak kita.
memoris kita, itu kepunyaan kita. So tak salah untuk saya berkongsi dengan orang ramai yang saya rasa mungkin ada antara diorang yang kat luar sana pun pernah alami macam saya, rasa down, rasa tak boleh nak move on dan sebagainya. Dan ini salah satu orang kata memories yang saya boleh sharekan dengan diorang. Andainya benda ini terjadi kepada korang juga, move on. Kerana hidup ni perjalanannya jauh. Dia macam bus stop lah. Kita akan jumpa orang ni dan last station tu adalah yang tepat kita akan jumpa. Okey, jadi apa rahsia untuk bangkit dari kegagalan cinta? Apa perlu kena buat first step? Sebab nak move ni nampak macam senang tapi nak melayan single lah. nak melayan frust tu kemudian nak dapatkan sokongan macam mana? Sebab mungkin kata kalau perempuan nak move senang tak? Tengok juga perempuan. Tengok perempuan juga. Ada setengah. Perempuan senang move on. Ya ke? Tapi macam okey, ada tak lalui fasa yang disebut sebagai menderita tu? Macam salahkan diri. Of course lah ada fasa-fasa. Saya rasa ramai orang yang putus cinta pun akan alami fasa-fasa tu, tapi kena ingat satu benda lah. Allah temukan orang sebab dua benda. Satu pertamanya adalah untuk kita belajar sesuatu pada dia, kedua adalah sebab dia memang jodoh kita. So kalau bukan kita tak bersama dengan dia, itu ada pembelajaran, itu adalah sesi pengenalan untuk kita mengenal siapa orang itu, untuk kita next kalau kita jumpa orang tu kita belajar daripada apa yang kita dah belajar sebelum ini. So hidup ni dah ditentukan kan, so kita kena redha lah setiap apa yang berlaku kan. Kalau tak ada jodoh tak adalah, kalau ada jodoh adalah. So saya nasihatkan kepada ramai-ramai di luar sana tu, kalau rasa frust, bangkit daripada frust korang, move on, buat sesuatu yang boleh membanggakan diri korang. Okey. Jadi Daniel, sekarang ni dengan penerimaan lagu ni dia begitu hebat sekali dalam kalangan peminat awak. Ya, jadi seolah-olah macam jenama pelawak tu dah semakin kabur dan orang dalam lihat Daniel lebih sebagai penyanyi. Okey ke tu? Itu ke yang awak mahukan? Macam mana saya nak jawab Sebab sebelum katanya potensi untuk pelawak ni pergi jauh dia agak terhad kan? Ya. Itu menurut apa yang Daniel katalah. Jadi adakah ini yang diinginkan? Saya tak boleh nafikan yang surface saya sebagai seorang pelawak itu, saya datang ke industri ini pun sebagai seorang pelawak dan orang kenal Daniel Zaini pun sebagai seorang pelawak. So mungkin nak memadamkan nama sebagai seorang pelawak itu agak susah, dan saya pun tak nak padam nama saya sebagai seorang pelawak. Dan apabila kita tahu industri komedi di Malaysia itu besar dan cabaran dia banyak, so nak berada di dalam Malaysia untuk kita sustain, kalau kita nak fokuskan ke satu bidang itu agak susah. So saya cuba kembangkan bakat ke arah nyanyian pula, dan saya rasa mungkin orang tengok saya lebih berjaya dalam bidang nyanyian berbanding bidang komedi. Tapi saya nak seiringanlah benda itu, komedi, nyanyian, lakonan, hosting dan sebagainya, segala-galanya. Tapi kalau orang nampak saya lebih kepada bidang nyanyian, saya teruskanlah. Bukan saya nak kata saya nak tinggalkan terus bidang komedi, tak, itu dunia saya dan saya takkan pernah tinggalkan dia. Tapi fokus sekarang ini adalah ke bidang nyanyian lah, kerana itu yang lebih orang terima. Tengok mana yang penerimaan orang. Okey, banyak nak tinggalkanlah bidang lawak tu. Betul. Maknanya itu masih lagi meneruskannya lah. Ni nak tanya suara terkini yang dapat ditiru yang baru dipelajari. Okey, tapi suara terkini yang dipelajari itu kita nak minta anda belanja sikit dengan menyanyikan lagu Hari Jadi. Ini Hari Jadi Eli Iskandar yang hari ini. Hari Jadi Eli Iskandar. Saya buat saya buat suara pengacara lagu Cinta Kita Dua. Okey. Tak payah nyanyilah, banyak bercakap aja. Menyanyi ke bercakap? Dua-dua saya buat. Okey. Itu yang kita mahukan. Silakan, Daniel. Assalamualaikum. Eli Iskandar. Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Jadi. You all. Selamat Hari Jadi. Ke sekolah tak? Jadi kau jangan nak pergi. Pergi sambut dekat luar. Kau tahu tak PKP? Jangan mengelupa sangat. Rumah aja sambut bersih makan kek seorang-seorang. Gitu. Terima kasih banyak. Yang pertama untuk hari ini. Terima kasih banyak. Apa ni, boleh tak nak request? Jangan bagi dia tengok lah. Jangan bagi dia tengok. Takut risau. Ini boleh tak nak request suara Jamal sikit, boleh tak? Oh, suara Jamal. Nyanyi. 3, 4. Malam ini akulah Sanima, setelah kita putuskan tunangan. Okey, semoga sukses dan juga bersama Jaya. Anda seorang multi talented, itu kita tak nafikan lah ya. Sama Jaya, all the best.
Daniel. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih. jaga diri. Thank you very much. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Selamat PKP. Salam PKP juga. Dia lihat apa wawasan 46. 45. 45. Belum lagi. Oh, 45. Apa wawasan 45? Nantilah saya akan fikirkan. Lah. Okay. Dapat hidup menikmati 45 pun dah bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Selamat hari jadi Eli Iskandar. Kita harapkan yang terbaik. Amin. Terima kasih. Rasanya dah berapa kali kot sambut hari jadi di Malaysia hari ini. Sebab dia masuk ke tahun 20-an, 30-an dan 40-an masih di kerusi ni. Dah cukup jari nak kira. Alhamdulillah. Okey, yang terbaik juga kita harapkan untuk anda semua. Jaga diri seperti biasa. Jumpa esok di Malaysia hari ini. Pelbagai perkongsian menarik kita kongsi. Yang paling penting kena banyakkan queue. Queue? Masa untuk qada barangkali. Apa yang Dan tertinggal. Ramadan kan? Betul. Okey, jaga diri. Assalamualaikum. Bye.